أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا يا الله kalapangkanlah hati-hati kami ya Allah wahassin akhlaqana wa adabana ya Allah kaperelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami ya Allah wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah ya Allah kepermudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat ya Allah Allah marzuqna al-fahma wal ilma ya Allah kerezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah wal hikmata wal aqla kerezekilah juga kepada kami hikmah kebijaksanaan dan akal yang sempurna ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Yang dimuliakan dan dihormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Seperti biasa, pertamanya kita memulakan dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Dan insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita teruskan lagi pembacaan kitab 40 hadis cinta pada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga dengan berkat kita membaca hadis-hadis Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka kita dipilih oleh Allah yang menjadi salah seorang daripada orang-orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk pagi ni muka surat berapa kita ya? Okey, muka surat 83. Hadis as-samin wal 20 ya, al-hadisus samin wal 20. Hadis yang ke-28. Baik, an Sayyidina Abdul Rahman bin Abi Layla, ya daripada Sayyidina Abdul Rahman ibnu Abi Layla, kataba Abu Darda ya, ila Salamata bin Makhlad. Sayyidina Abu Darda telah menulis, ya kataba itu telah menulis. Biasanya disebutnya telah menulis surat kepada Sayyidina Abu Salamah bin Makhlad. Amma ba'd. Maka orang Arab ni biasanya dia tulis kemudian dia sebut amma ba'du, adapun selepas daripada itu. Selepas apa? Contohnya kalau kita macam kita nak mengajar ni kan, ustaz-ustaz ni dia sebut bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Adapun selepas itu, selepas kita baca bismillah, sebab setiap perkara ni kita kena mula dengan bismillah. Kalau kita mulakan dengan bismillah, maka pekerjaan kita pada hari itu adalah berkat. Saya pernah ada seorang tu, dia pernah bawa saya ke kuliah. Ni saya nak cerita sikit. Ya, kadang-kadang ada orang-orang yang memang betul-betul dia beramal. Dia pergi ambil saya di satu tempat. Saya duduk perhati dia lah. Kemudian dia nak buka pintu, dia baca bismillah. Buka pintu kereta dia. Dia buka pintu kereta, dia baca bismillah. Kemudian dia nak start engine. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey lagi. Kemudian dia mula nak bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berhenti satu simpang, dia nak ke kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kata Masya Allah. Dia ni ya. Jadi dia beramal betul-betul. Kita ni ilmu banyak, cuma yang kurangnya amal. Ya ke? Ya ke ilmu banyak yang kurangnya amal? Ke memang ilmu pun tak banyak, sebab tu kurangnya amal? Tapi sebenarnya ilmu sekarang memang banyak. Pengetahuan kita banyak sangat. Cuma dari sudut amalnya sahaja. Sama dah saya pun. Jadi kadang-kadang kita kurang amal. Sebab tu orang dahulu, kenapa ilmu mereka ni hebat? Ya, kalau kita nak kira orang dahulu tu, nak kata ilmu dia banyak, tak ramai yang ke Mesir, ke mana-mana. Ya. Kemudian pula maklumat sekarang ni tak sama macam maklumat dulu. Sekarang ni buka saja telefon dah dapat ilmu dah. Pagi-pagi lagi orang hantar video pendek ya, dan maklumat. Tapi kerana apa? Salah satunya tak amal. Baik, jadi itu salah satunya. Jadi bila mana kita pembukaan bismillahirrahmanirrahim, tu pembukaan pertama. Pembukaan kedua, alhamdulillahi rabbil alamin.
Tapi sekarang tak tulis surat lah ya. Jadi kalau nak hantar mesej yang agak-agak panjang tu, nak suruh berkat mesej tu. Dia kena mula dengan bismillah. Kemudian pembukaan kedua, alhamdulillah. Barulah kita berselawat kepada Rasulullah. Kemudian ditulis amma ba'd. Yang ni lah. Sebab dia ada tulisan surat. Kalau orang tanya kenapa tiba-tiba amma ba'du, selepas daripada apa yang kita ucap tadi. Apa makna amma ba'du? Ada pun selepas itu. Tapi dia tak terjemah dalam ni. Dia hanya tulisan asalnya amma ba'd. Okey. Maka apa yang disebutnya? Fa innal abda idza amila bi ta'atillah ahabbahullah. Fa innal abda, maka fa tu maka, tapi dia tak terjemah yang tu juga di sini. Dia terus tulis inna, sesungguhnya, al abda, apabila seorang hamba. Idza, apabila, sesungguhnya seorang hamba, idza, apabila. Idza ni dah banyak kali saya ulang ya. Kalau nak buat catatan lagi sekali supaya kita ingat, idza ni dia menunjukkan masa sekarang dan akan datang. Jadi kalaulah seorang hamba itu sekarang ini ataupun pada masa akan datang nanti. Ya, masa akan datang nanti tu tidaklah sampai kita kata tahun depan, tidak. Masa ke depan nanti, lepas zuhur, lepas asar, malam nanti, atau besok hari atau minggu depan tu, dia masa ke depan. Apabila amila bi taatillah, apabila dia beramal, dia melakukan suatu amalan, dan amalan itu bi taatillah, kerana mentaati Allah Subhanahu wa taala, ahabbahullah, maka Allah akan mencintainya. Ni kenyataan paling ringkas. Ya, apa saja amalan yang kita buat dengan tujuannya nak taat kepada perintah Allah, maka di situ pun Allah mula mencintai kita. Saya ulang lagi sekali ya, fa innal abda, maka sesungguhnya seseorang hamba, idza, apabila amila bi taatillah, beramal dengan suatu amalan, dan amalan itu dengan tujuan ingin mentaati Allah, ahabbahullah, maka Allah mencintainya. Fa idza ahabbahullah, dan kalau Allah dah cinta pada seseorang itu, bagaimana keadaannya? Fa idza, maka apabila ahabbahullah, Allah mencintainya, habbabahu ila khalqih, maka akan dijadikannya dicintai kepada makhluknya. Ya. Dia akan dicintai oleh makhluk Allah. Fa innal abda, boleh insya-Allah ya, dijadikan kita ni dicintai oleh makhluk Allah. Maka semua makhluk mencintai kita. Ya, buminya, langitnya, tumbuh-tumbuhannya, binatangnya, segala bendanya mencintai kita. Fa innal abda, sebaliknya, wa innal abda, maka sesungguhnya seseorang hamba, idza amila bi maksiatillah, apabila dia bekerja atau dia melakukan sesuatu, dia amal ni bahasa Arab, amal, kita pun dah guna perkataan amal. Cuma dalam bahasa Malaysia ni, bila mana kita guna perkataan amal, kita faham benda tu baik. Okey ya? Sebenarnya amal tu amal perbuatan. Maka bila mana disebut amal perbuatan ataupun amal apa pun, kalau mudah terjemah bahasa Melayu, amal tu bahasa Arab. Bahasa Melayunya ialah segala gerak kerja kita. Tapi kita dah sebut bahasa Arab dah. Kita dah mula cakap Arab kan? Amalan. Amal ni dia kena bahagi dua. Satu amal baik, amal soleh. Satu amal yang tidak baik. Satu amal taat, ada amal yang tidak taat. Amal maksiat. Tengok dia guna bahasa tu. Jadi sekarang ni dia membuka pemikiran kita bahawa setiap amal itu mesti sandar kepada dia baik ke tak baik. Baguslah dia ni banyak beramal. Yalah, banyak beramal. Amal apa? Amal apa? Sebab mengumpat pun beramal juga. Banyaklah dia mengumpat, oh baguslah amalan dia. Tak, bukan bagus. Itu amal yang tidak bagus. Tengok dia guna bahasa di situ. Yang tadi, idza amila bi taatillah, apa dia beramal dengan taat kepada perintah Allah. Tapi yang bawah tu pula, idza amila bi maksiatillah, apabila dia beramal dengan melakukan maksiat kepada Allah. Dia engkar perintah Allah. Tengok ya, sekiranya seorang hamba beramal dengan melakukan maksiat, dia guna amal. Itu bahasa Arab yang boleh kita kembangkan sikit pemahaman dari sudut bahasa lah ya, bahasa Arab. Jadi kalau contoh dah, minta maaf kalau kita cakap sebelum ni, kita pun tak nak ulang benda-benda sama. Contohnya ada orang ni dia buat konsert amal. Amal apa tu?
Nanti dulu, tengok dulu. Tengok dulu. Kalau konsert amal tu, contohnya kita orang lelaki dalam dewan ni, kan saya pernah sebut pada tuan-tuan dan puan-puan. Kita semua orang lelaki, yang kita panggil menyanyi tu siapa? Lelaki. Maka amal tu, amal okey lah. Tapi kalau kita panggil penyanyi tu perempuan, terhenjuk-henjuk dalam petang ni, kita pun bertepuk tangan orang lelaki, samalah sebaliknya. Maka dia jadi amal yang maksiat. Tapi amal, ya amal. Konsertnya, konsert amal. Sebab tu kadang-kadang kalau kita dengar, ni konsert amal. Ni maksiat ni. Jangan cakap terus maksiat. Tengok dia ikut peraturan syariat ke tak syariat. Walaupun di atas nama konsert. Kerana hukum itu bukan bergantung pada nama tu semata-mata, tapi perbuatan yang dibuat tu langgar perintah atau tidak melanggar perintah Allah. Kita sebenarnya bila mana, wallahualam lah, dia dunia hari akhir zaman ni, kita kena banyak berhati-hati. Terutamanya bila mana kita terdedah kepada benda maklumat yang begitu cepat. Akhir sekali kita pun cepat menghukum. Ya, maklumat segera, kita pun segera berhukum. Tunggu dulu, semak dulu, tanya dulu, betul ke tak betul apa yang berlaku macam ni? Ke ada orang buat poster-poster sebar benda yang tidak sepatutnya kan? Benda tak berlaku pun. Tapi dia nak apa? Dia nak suruh dapat like yang banyak. Dunia sekarang macam-macam. Dia sanggup ambil gambar siapa-siapa pun. Janji like dia itu. Like dia tinggi kan. Okeylah, tu salah satu contoh kita belajar hari ni. Perkataan amal itu bukan sekadar amal itu membawa baik, tapi amal itu kena dikaitkan dengan taat pada Allah atau ingkar perintah Allah. Kalau taat, amal tu baik dan Allah mencintainya, dan Allah Ta'ala akan menjadikan dia tu dicintai oleh makhluk Allah. Tetapi sebaliknya, idza amila bimaksiatillah, apabila seseorang itu melakukan amal dengan melakukan maksiat kepada Allah, abghadahullah, Allah Ta'ala akan membencinya. Abghadha ni kadang-kadang diterjemah murka. Bukan setakat benci biasa, tapi murka, marah. Ya. Tapi di sini diterjemah membenci. Mungkin dia nak guna perkataan lawan kepada cinta. Cinta itu lawannya benci. Betul ke cinta tu lawan benci? Bolehlah. Cinta lawannya benci. Kasih lawannya sayang. Kasih lawannya sayang. Sayang, kita ada perkataan cinta, kasih, sayang. Benci itu lawan yang mana? Wallahu a'lam. Tapi walau bagaimanapun, kadang-kadang saya nak sebut, kadang-kadang tempat-tempat tertentu abghadha ni maksud dia murka. Wal iyazubillah, minta jauh ya, kerana murka Allah itu dia diregukan dengan perkataan neraka. Wal iyazubillah. Baik, fa idza abghadahu Allah, apabila Allah Taala membenci seseorang itu, baghadahu ila khalqi, maka dia akan jadikan dibenci oleh makhluknya. Dia tulis kepada tu tak sesuai terjemah di situ, walaupun ila tu maknanya ke atau kepada. Tapi dalam bahasa Malaysia kita lebih sesuainya diterjemahnya akan dijadikannya itu dibenci oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Mana makhluk lain, kita berjalan atas muka bumi, bumi benci kita. Ya, kita berteduh di satu pokok, ya, pokok itu membenci kita. Semua benda membenci kita. Itu secara terjemahan secara literal, secara umum. Baik, kita lihat muka surat 85 tu sekejap. Baik, ucapan Sayyiduna Abu Darda ini mengandungi peringatan sebagaimana hadis yang telah disampaikan oleh Sayyidina Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini, perkataan ini sebenarnya Nabi pun pernah menyebut seumpama ini. Antaranya ialah idza ahabballah al-abda. Antaranya Nabi dalam satu sabda yang lain, idza, apabila ahabballahu abda, Allah mencintai seseorang hamba itu, nada Jibril, maka dia akan menyeru malaikat Jibril. Allah Ta'ala akan memanggil malaikat Jibril, innallaha yuhibbu fulanan faahbibhu. Lalu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Si fulan ni orang sekian-sekian. Maka Allah perintah kepada malaikat Jibril, faahbibhu, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril pun mencintainya. Fayuhibbuhu Jibril. Fayunadi Jibril fi ahli sama'. Lalu malaikat Jibril memanggil penduduk-penduduk langit. Ya, menyeru penduduk-penduduk langit. Maka malaikat Jibril membuat perisytiharan, innallaha yuhibbu fulanan faahibbuh. Ya, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan ini. Maka hendaklah kamu semua mencintainya. Maka summa fayuhibbuhu ahlus sama', kemudian seluruh ahli langit. Ahli langit ni siapa ahli langit ya?
para malaikat. Para malaikat mencintai kita. Summa kemudian yudha'u lahul qabul fil ardi, maka kemudian penduduk langit pun mencintainya, kemudian diletakkan baginya penerimaan di atas muka bumi. Maka bukan setakat penduduk langit mencintai kita semua, ya, tetapi semua penduduk bumi pun mencintai kita. Penduduk bumi tak payah cerita lah, ya. Siapa penduduk bumi? Kita lah. Kita seorang ke siapa lagi? Dengan jinnya, dengan binatangnya, dengan tumbuh-tumbuhannya, dengan segala-gala bendanya. Syaitan tu payahlah. Dia ada ustaz saya dulu, dia cerita, dia kata apa? Ada benda ni Allah cinta, maka syaitan tak akan mencintai kita. Dan kalau ada benda yang syaitan cinta, maka Allah tidak akan mencintai kita. Kalau kita buat benda yang syaitan suka, mesti Allah tak suka. Ya, Allah tak suka. Kalau Allah suka, maka syaitan tak akan suka. Tak ada benda dua-dua tu, Allah suka, syaitan pun suka. Tapi ada teka-teki, tapi lain kali lah. Ustaz saya tu lah, dia teka-teki. Nanti kata kita baca yang ni dulu. Allah, itulah ya, salah satu daripada kelebihannya, kita kena melakukan sesuatu yang membawa kepada kita taat kepada Allah, maka dengan itu Allah mencintai kita. Dan Allah bukan bila mana dia mencintai kita, dia isytihar kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril isytihar kepada seluruh penduduk langit. Dan penduduk langit itu, bila mana penduduk langit menerima kita, mencintai kita, sudah pasti penduduk bumi ni akan mencintai kita. Allah. Kemudian yang bawah tu, yang ni satu amaran daripada Allah. Kita dah baca juga hadis ni. Seingat saya kita dah baca hadis ni. Kita ulang lagi sekali. Satu amaran daripada Allah. Dia begini, bila mana Allah cinta pada seseorang, orang tu jadi kekasih Allah. Kalau kita nak cakap dalam bahasa lain, orang itu dah jadi wali Allah. Wali ni jangan kita faham dia boleh terbang. Jangan kita faham dia boleh berjalan atas air. Jangan kita faham dia boleh tukar batu jadi emas. Itu karamah yang berkait dengan wali. Ada orang ni Allah bagi dia wali, jadi wali, tak ada pun benda tu, tapi dia wali. Apa maksud? Dia dicintai oleh Allah, dia dikasihi oleh Allah, Allah jaga dia. Maka bila mana dia wali Allah, sebab tu dia letak dalam syarah hadis ni, di bawah hadis ni, man adali waliyan, sesiapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku telah umumkan perang terhadapnya. Sebab itulah kita ni, kita nak buat apa ya? Kalau nak buat sesuatu kepada orang Muslim yang mukmin, apatah lagi dia Muslim, dia mukmin, dia muttaqin, dia soleh, apa lagi? Dia ulama pula. Yang ni kalau kita buat sesuatu, kita risau yang kita buat tu, dia termasuk daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah, dia wali Allah, habislah kita. Allah kata apa? Aku isytihar perang dengan dia. Nak ke mana kita? Nak ke mana agak-agak kita? Nak ke alam barzah? Lagilah. Nak ke akhirat? Lagilah. Dunia ni pun, ya, cuma kadang-kadang kita tengok, dia senang aja ustaz. Ya, dia khianat orang ni, ditipu orang ni, dia maki orang ni, dia senang aja. Yalah, kalau nak kira senang, orang kafir lagi senang atas muka dunia. Ya, padahal dia kafir dengan Allah. Kenapa? Allah nak tunjuk bahawa dunia ni tak ada harga sebenarnya. Kalau dunia ni ada harga, sebesar sayap nyamuk pun Allah tak bagi pada orang kafir. Kenapa Allah nak bagi pada orang kafir, sedangkan orang tu memang kafir dengan Allah? Sudah tentu Allah akan bagi pada orang-orang beriman kepada Allah. Macam kita lah, kita kan Allah lagi lah. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, Allah ni saja tanya je lah soalan ni, tak perlu jawab. Nak bagi tahunya, Allah ni ada peraturan dia tak? Adalah. Allah ni kan Tuhan yang maha bijak. Allah ni kan Tuhan yang maha berilmu. Allah ni kan Tuhan yang maha berkuasa. Dia ada peraturan. Sebab tu kita nak balik akhirat, nak jumpa Allah dulu baru boleh masuk syurga. Kenapa nak jumpa Allah? Jumpa Allah supaya Allah tengok kita ni ikut peraturan ke tak ikut peraturan, taat ke tak taat, patuh ke tak patuh. Patuh kepada apa? Patuh kepada syariat Allah. Maka kalau patuh, maka Allah cinta pada kita, maka Allah bawa kita ke syurga. Kalau tak patuh, Allah murka pada kita, Allah humban neraka. Jadi Allah dia ada peraturan. Maka bila mana Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia nak cinta pada seseorang, dia nak kasih pada seseorang,
Maka dia ada peraturan dia lah. Dan termasuklah orang yang benci, khianat kepada kekasih-kekasih Allah. Salah satu peraturan Allah ialah atas muka dunia ni, Allah, dia nak kata apa dia? Kita nak sebut dalam bahasa mudahnya, Allah nak suruh kita faham bahawa atas muka dunia ni, pertama sementara. Yang kedua, dia tak ada nilai sebesar apa yang kita akan jumpa Allah di akhirat dalam syurga. Sebab itulah orang kafir pun Allah bagi. Kadang-kadang orang kafir lauh lebih sihat daripada kita kan. Lauh lebih kaya, jauh lebih sihat, lauh jauh lebih handsome, jauh lebih cantik. Kan kalau kita tengok orang tu, oh ya Allah, handsome-nya dia. Kan? Kita ni taklah handsome sangat, tapi orang kafir lagi handsome, orang kafir lagi cantik. Kenapa? Kerana cantik dunia ni dia tak kekal. Tapi puan-puan ni, kalau puan-puan masuk syurga, puan-puan lebih cantik daripada bidadari. Siapa bagi tahu? Nabi bagi tahu. Yang kita sudah tentu lebih handsome daripada Brad Pitt dan sebagainya. So, betul. Kan okeylah, selesai. Allah, tapi yang tadilah tuan-tuan sekalian, kita kena minta, ya Allah, kau jagalah mulut aku, ya Allah, kau jagalah tindakan aku, ya Allah, jangan sampai aku ni bermusuh, mengkhianati kekasih-kekasihmu, ya Allah. Bimbangnya orang ni bila mana dia bermusuh, dia buat tindakan sesuatu kepada kekasih-kekasih Allah Ta'ala ni, Allah isytihar perang. Allah kata apa? Faqad adzantuhu bil harbi, aku isytihar perang dengan dia. Maka dia sedang berperang dengan Allah, maka sudah tentulah Allah akan humban dalam neraka. Berperang dengan Allah. Ya, macam kalau orang ni khianat kat kita. Ya. Macam mana kalau orang khianat kat kita? Sudah tentu kita akan buat satu tindakan yang sewajarnya. Allah, dia akan buat tindakan yang sewajarnya. Apakah yang wajar bagi orang-orang yang melawan ya wali-wali Allah ni? Yang itulah kita fahamlah. Dia akan berakhir hidup dia dengan su'ul khatimah. Cuba baca. Ya, orang-orang yang lawan aulia-aulia Allah ni, dia akan berakhir dengan su'ul khatimah. Apa makna su'ul khatimah? Mati dalam keadaan tidak beriman. Kalau dah mati dalam keadaan tidak beriman, akhirat nanti di mana tempat dia? Subhanallah, kalau Allah, wallah alam tu serah pada Allah, tapi biasanya ya Allah sebut begitulah. Baik, kemudian Allah sebut apa lagi? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan diri seorang hamba kepadaku bi syai'in ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma aftaratuhu alaih, daripada apa yang telah aku wajibkan ke atasnya. Ya, tidak ada satu amalan yang kalau kita nak dekatkan diri pada Allah. Sebab tu kalau orang tanya kita, Ustaz, saya nak, boleh tak bagi amalan pada saya nak suruh saya ni dekat dengan Allah. Amalannya ialah melaksanakan seluruh kefarduan. Siapa-siapa nak dekat dengan Allah, maka dia beramal dengan segala kefarduan, maka dia akan dekat dengan Allah. Kemudian wala yazalu abdi, dan apabila hamba aku itu berterusan. Tapi dia tulis di sini dengan bahasa wala yazalu, dan tiadalah hambaku yang mendekati diri kepadaku. Wala yazalu ni, wallah alam lah kadang-kadang penterjemah ni kan. Dia wala yazalu ni, seseorang hambaku ni berterusan. Yataqarrabu ilayya, berterusan mendekatkan dirinya kepadaku. Dengan amalan apa lagi? Bin nawafil, dengan amalan-amalan nawafil. Nawafil ni salah satu daripada amalan sunat yang disebut, kalau kita nak terjemah ya. Ni terjemah ni nak kata tepat sangat, taklah tepat sangat. Tapi secara umumnya nawafil ni ialah sunat tambahan. Dia amalan sunat ni dia ada kadang-kadang disebut sunat. Amalan tu amalan sunnah, amalan sunat. Kadang-kadang disebut amalan mustahab. Kadang-kadang disebut amalan nawafil. Nawafil ni kalau kita baca surah Al-Isra, bab berkait dengan tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nafilah, Allah guna nafilah. Ada di antara malam-malam ni, kata Allah, fatahajjad, bangunlah bertahajud. Apa tahajud itu? Solat. Solat apa? Solat sunat. Sunat dalam kategori mana? Nafilah. Sebab tu disebut ni. Nawafil ni jamak kepada nafilah. Nafilah satu amalan, nawafil beberapa amalan nafilah. Ya, amalan-amalan yang orang lain duk tidur, kita bangun malam. Dia panggil apa tu? Maknanya tidur boleh? Boleh tidur. Salah tak kalau tidur? Tak salah, kerana memang malam tu waktu tidur. Tapi ada orang ni, dia bangun. Yang ni lah. Kita nak kata apa lagi ya? Dalam keadaan kita miskin contohnya. Dalam keadaan kita miskin, kita berhajat, tapi kita memberi lagi pada orang. Padahal kita berhajat. Ni benda-benda yang istimewa dalam kehidupan ni. Di saat orang tidur, kita bangun. Di saat orang boleh. Macam kita kata hari Khamis, hari Isnin. Boleh makan tak?
Boleh. Tapi hari tu hari apa? Hari puasa. Puasa apa? Puasa sunat. Tapi makan boleh? Boleh. Tapi kita puasa, kita pilih untuk puasa. Maka orang ni dia panggil orang yang ada tambahan dalam diri dia. Nilai tambah ke apa? Ni bahasa-bahasa baru ni sesuai. Kalau tak sesuai lah. Tapi kita nak bagi ada nilai tambah pada diri kita. Orang ni berterusan dalam keadaan bangun malam dan sebagainya. Sehingga hatta ahibbahu, sehingga aku mencintainya. Sehingga sampai satu waktu Allah Ta'ala mencintai kita. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Penglihatannya yang dia guna untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk menggenggam, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Ini kiasan-kiasan bahasa untuk menunjukkan bahawa orang tadi bila mana dia dicintai Allah, Allah mencintai dia, akhir sekali Allah mengawal kehidupan dia. Dia panggil mahfuzun. Mahfuz ni orang yang dijaga oleh Allah. Maka tutur bicara dia, alhamdulillah kita dengar menarik, tenangkan hati kita. Macam ulama-ulama besar kan, ulama-ulama besar yang bertaraf aulia-aulia ni, kita duduk, kita dengar, kita tengok akhlak dia, kita tengok wajah dia pun, kita tengok bicara dia, kita tengok senyum dia, semua kita nampak indah lah ya, nampak menarik. Kemudian tutur bahasa dia nampak lembut. Kita duduk dengan dia, akhlak dia pun. Kerana apa? Kerana dia dah bergerak dengan kawalan daripada Allah. Bukan maksum, jangan salah faham. Maksum tu Nabi aja. Sebab tu Nabi ni, kerana apa? Segala tutur bicara Nabi tu boleh dijadikan syariat, kerana Nabi tu maksum. Tapi ada orang atas muka bumi ni, dia panggil mahfuzun. Dia dijaga oleh Allah. Tengok inilah. Siapa ni? Ni dah taraf wali-wali Allah. Ni ya. Lepas tu kita tengok ada orang ni kan jarang sangat dia bercakap pasal orang. Kita tengok orang tertentu ni, dia mengajar pun, dia mengajar sibuk dia dengan ingat pada Allah, ingat pada Nabi, ingat pada akhirat. Jaga diri kita masing-masing. Minta maaf kalau kita sebut. Ni live susah juga kita nak sebutkan. Kita live ni payah. Kita tengok Habib Ali, tengok cara dia. Subhanallah. Akhlak dia. Cara dia bercakap, cara dia mengajar, kita tengok. Tak ada dia nak sentuh orang. Tak pernah. Model cara dia, bahasa dia pun, tutur bicara, kalau kita jumpa dengan dia pun, padahal kita ni tak ada apa pun, dia hormat kat kita. Kita pula malu dengan dia, jadi malu pula kita dengan dia. Ni orang-orang macam ni. Kalau ada orang lain yang buat sesuatu kat dia, ni lah. Yang ni yang kita takut ni. Kita takut. Tapi dia ni siapa ni? Ni anak murid ni ada guru dia. Ni anak murid ni. Yang ada ni anak murid. Siapa guru dia? Habib Omar tu lah guru dia. Habib Ali Al-Jufri tu lah guru dia. Kita hebat anak murid. Habis kalau anak murid hebat, guru-guru. Tapi berapa ramai orang ada sebahagian dia orang Malaysia ni duk caci maki hamun Habib Omar tu. Itulah dunia yang ada hari ni. Ya, tapi biarlah dia orang tu biar, tapi jangan kita termasuk sama. Kita bagi saham sama, bimbang-bimbang. Allah sebut yang awal tadi, ya, aku isytihar perang dengan dia. Allah. Satu lagi, kita bersyukur jadi anak murid aulia-aulia Allah. Gitulah. Kita jadi anak murid para aulia. Bukan kita kata dia aulia, orang lain semua cakap dia aulia. Orang panggil ulama-ulama. Satu kali kan saya duduk masa tu, dia buat satu majlis di Padang. Majlis tu di Padang, tapi Padang kat sana bukan padang rumput, padang pasir. Lepas tu letak tikar apa semua. Saya daripada buat tu bukan ditarim di satu tempat lain, jadi kita dibawa dengan van lah, semua bawa pergi sana. Tapi kita ni awal sikit sampai. Duduklah kat situ, pukul berapa sampai majlis tu, seingatnya dalam pukul 6 gitulah, majlis 6 petang. Kita pukul 4 dah ada kat situ. Duduk tengah-tengah panas duduk. Tapi ada shawl ni kan. Shawl ni letak atas kepala gini dah duduk. Kemudian dalam pukul 5 lebih kurang gitu, kita duduk 1 jam dah. Kemudian pergi solat sekejap, mari duduk balik situ. Tengok. Ada dah 2-3 orang Habib kat depan tu. Yang lama-lama, Habib lama-lama, yang umur 60, 70. Dia lama. Baik. Ada seorang Habib datang, ada yang bangun, ada yang tak bangun. Lepas tu itu, kemudian datang lagi, ada yang bangun. Kita kata ada 5 kan, ada yang 3 bangun, 2 tak bangun.
Tambah seorang jadi 6. Kemudian yang ketujuh datang, ada yang 2 je bangun, yang 4 tak bangun. Kemudian duduk depan-depan tu lebih kurang dah dekat 10 dah. 10, 15 orang. Bila mana Habib Omar datang, semua bangun. Ulama-ulama lama ni semua bangun. Kita pun padahal muda, Habib Omar ni muda. Muda sangat lagi. Semua bangun. Kata ulama-ulama besar. Oh subhanallah. Siapa dia ni? Kita lah yang kita tengok depan mata kita. Siapa? Siapa ni? Orang lain datang, ada yang bangun, ada tak bangun. Tiba-tiba dia datang ni, yang lama-lama ulama besar ni, bukan ulama biasa ni. Yang kita tengoklah nama-nama dia orang ni. Semua bangun. Bangun. Habib Omar duduk, barulah dia orang duduk. Siapa ni? Macam kita lah kan, kita ni ramai-ramai kalau ulama-ulama Malaysia yang tua-tua duduk sini, tiba-tiba datang seorang ulama muda masuk, tiba-tiba semua bangun. Siapa ni? Jangan kan. Gitulah. Kita pun faham lah dalam majlis kan. Dalam majlis ni biasa lah, kita faham lah dalam majlis ni. Ya, kalau seorang masuk tiba-tiba satu dewan bangun, siapa ni? Ke buat-buat tak kenal juga. Mesti bukan orang sembarangan lah yang datang tu. Tapi ni kita ni tak tahu terpinga-pinga kita. Terpinga-pinga. Kenapa bangun, kenapa tak bangun kita. Kita. Yang ulama tu, yang faham tu, yang kenal tu, mereka, yalah, mesti dia lebih kenal siapa depan dia. Gitulah keadaannya. Tapi hari ni, subhanallah, macam-macam orang kata. Kita bimbang termasuk dalam ni lah, dalam bab ni. Baik. Akhir sekali, apa disebut oleh Allah Ta'ala? Beliau wala in sa'alani la u'tiyannahu. Orang tadi ni, yang kedudukan dia macam tadi ni, tatkala seorang hamba itu mana tadi ya? Saya terjemah bahasa Arab lah. Wala in sa'alani, kalau dia minta kepadaku, la u'tiyannahu, pasti aku akan bagi kepada dia. Orang tadi ni dah dapat maqam kedudukan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, kalau dia minta, Allah akan bagi. Pasti. Kalau kita belajar bahasa Arab, lam kat depan tu, nun di akhir tu dia panggil nun taukid, lam taukid. Pasti sungguh-sungguh kalau dia minta, aku akan bagi pada dia. Maknanya doa dia makbul. Kemudian wala inista'adzani, dan kalau dia minta perlindungan daripadaku, la u'idzannahu, pasti aku akan melindunginya. Ni ya. Maka habislah di situ ya. Nota kaki 68 tu riwayat Imam Bukhari. Hadis ni hadis sahih nombor 6502. Baik, tiadalah sesuatu yang paling berharga bagi seorang hamba melainkan keredaan dan kecintaan Allah. Ni dua benda yang berharga. Mintalah dengan Allah, ya Allah, engkau jadikanlah aku ni ya Allah orang yang kau cintai ya Allah. Yang kedua, engkau jadilah aku ni ya Allah orang yang kau redha ya Allah. Minta dengan Allah, tuan-tuan terlalu suka. Ni saya baca ni muka surat 86 tu ya. Yang paling bawah sekali tu. Maka tak kala seseorang hamba itu tergolong dalam golongan yang dicintainya, maka seluruh makhluk akan mencintainya. Begitulah sebaliknya, tak kala hamba itu tersebut dimurkai Allah, maka Allah, semua makhluk akan murkainya. Wallahu alam. Lambat sikit kita baca situ tu. Muka surat 87. Ani bin Umar, daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Ibnu Umar. Ibnu Umar ni maknanya Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Abdullah nama dia. Baik, anna rajulan, bahawa sesungguhnya ada seorang lelaki. Saya terjemah ni, saya baca Arab sikit, saya baca Arab sikit supaya apa? Supaya tuan-tuan dan puan-puan dah biasa dengan bahasa Arab tu, supaya kita dapat berinteraksi. Anna, bahawa sesungguhnya, rajulan, ada seorang lelaki. Seorang lelaki ni di kalangan para sahabat. Cuma kalau kita tengok lelaki itu siapa? Kalau kita tanya lelaki itu siapa? Salah seorang pada sahabat. Kadang-kadang disebut nama, kadang-kadang tidak disebut nama. Ja'a, dia telah datang ilan Nabi, dia telah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata kepada Rasulullah, ataupun dia meminta, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah. Dia tanya, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Wahai Rasulullah, soalan, aku nak tanya soalan. Soalan ni dia tanya ada berapa tu? Dia ada 2 soalan yang dia tanya. Pertama, ayyun nas, ya, siapakah di kalangan manusia ni? An-nas tu kalau kita terjemah sekalian manusia ni, siapa? Ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah. Itu soalan pertama. Soalan kedua, wa ayyul a'mali ahabbu ilallah. Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Pertama manusia mana, yang kedua amalan apa? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah jawab, ahabbun nasi ilallah ta'ala,
yang manusia yang paling dicintai oleh Allah. Ya, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Ni guna perkataan paling ya. Yang tadi yang kita duk bincang tadi yang dicintai. Yang ni yang paling dicintai. Sebab menggunakan perkataan ahab, yang paling dicintai. Siapa mereka? Anfa'uhum linnas, ialah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Yang paling banyak bagi manfaat kepada orang ramai. Manfaat apa? Dia kadang-kadang kita tengoklah apa yang boleh kita buat atas muka dunia ni kan. Yang ada ilmu bagi ilmu lah, yang ada duit bagi duit, yang ada tenaga bagi tenaga, yang ada masa bagi masa. Kadang-kadang orang tanya, you ada masa tak? Okey, boleh. Nak ke mana kita? Nak pergi teman ke mana? Saya ni nak buat ni. Dia minta teman aja pun. Bukan minta bantu dia kan. Dia minta teman dia sebab dia sunyi seorang-seorang ke macam mana? Dia kesunyian lah, tu tajuk lain. Tapi nak bagi tahunya, boleh tak teman? Ada masa tak? Kita bagi masa. Dia sekadar memberi semangat pada dia nak buat satu urusan. Bukan kita buat urusan dia, kita duduk tunggu dia je. Orang ni bagus, dia memberi manfaat pada orang. Sebab tu kadang-kadang saya nak buat apa Ustaz? Buatlah apa yang patut, yang apa yang ada. Sebab kita tak boleh nak bagi apa yang kita tidak ada. Gitulah. Puan-puan pandai buat kuih apa pandai? Karipat. Ajar orang buat karipat. Kan contohnya, menafaatkan ilmu kita. Nanti karipat kita tak laku pula. Tak. Dia akan lebih laku lagi daripada itu. Contohlah kan. Nak contoh lain? Banyak contoh lain. Baik, wa ahabbul a'mal ila Allah Ta'ala sururun tudkhilhu ala muslim. Apakah amalan yang paling dicintai? Sedangkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala ialah sururun. Apa makna surur? Kegembiraan. Tudkhilhu ala muslim, yang engkau masukkan ke dalam hati orang Islam. Itu makna literal lah. Kalau dia terjemah di sini, menggembirakan orang Islam. Itu terjemah ringkas. Terjemahnya ialah surur, kegembiraan yang kita masukkan dalam hati orang Islam. Tapi bahasa mudahnya, buat orang gembira. Jangan buat orang sedih. Selalu buat orang gembira. Allah. Dan kadang-kadang yang paling pentingnya buat suami gembira, buat isteri gembira kan. Buatlah. Tapi sekarang kita tengok bagus dah kan. Baguslah kita tengok dalam video-video tu, TikTok ke apa. Kan? Tengok bagus, dia pergi kat orang ni, pergi kat tepi jalan, tanya makcik yang jual kat tepi jalan, okey, saya bayar semua, kemudian makcik bagilah kat orang. Jadi Allah gembiranya dia hari tu, tak perlulah dia duduk lama kat situ. Bagus juga orang sekarang ni. Buat orang gembira. Apatah lagi buat budak-budak kecil ni gembira. Dia salah seorang daripada yang dia ni, kalau dia bercakap daripada hati dia. Siapa dia? Salah seorangnya ialah kanak-kanak. Jangan bantah perkataan kanak-kanak, sebab dia cakap daripada hati dia. Dia tak tipu. Yang kedua, yang bercakap daripada hati dia, ni untuk anak-anak, ibu dan ayah. Ibu dan ayah ni biasanya dia cakap daripada hati dia untuk anak-anak. Yang ni jangan bantah. Setuju ke tak setuju, diam aja lah. Kerana seorang ibu dan ayah ni biasanya dia cakap daripada hati dia. Dan tolong hati-hati kalau ada orang cakap daripada hati dia. Siapa dia? Para awliya. Ya, wali-wali Allah. Sebab tu kadang-kadang kita duduk dengan guru, dengan para masyayikh ni, kenapa dia ngajar? Dia ngajar kita yang ustaz-ustaz muda ni cakap aja mulut apa? Kuatlah, kuat, suara tu kuat. Kita duduk depan-depan awliya ni, dia suara dia perlahan aja, perlahan, tapi dia cakap daripada hati dia. Sebab tu dia sampaikan hati kita. Sekarang ni pun beza, kadang-kadang kita duduk depan-depan orang tertentu lah, dia bercakap dengan hati dia kan, dia sampai, walaupun dia cakap perlahan aja. Dia tak ada semangat-semangat tengking-tengking, kita tak ada, dia cakap perlahan, tapi menusuk dalam hati kita. Kita duduk, dia rasa nak mengalir air mata kita. Orang ini orang cakap daripada hati. Yang ni jangan bantah. Apa kita samalah kalau kita masukkan kegembiraan pada hati dia. Sebab itulah menggembirakan ibu dan bapa ni syurga kita. Kemudian mengembirakan anak-anak kecil ni. Tapi di sini dia taklah tulis macam tu, tapi dalam syarah-syarah yang lain dia tulis ada orang ni hubungan hati dia. Apatah lagi kalau kita ni memasukkan kegembiraan dalam hati seseorang, Allah Ta'ala akan mencintai kita dan dijadikan itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ia gembirakan orang Muslim. Ataupun takshifu anhu kurbatan,
Sama ada kita masukkan kegembiraan dalam hati dia, ataupun kita menghilangkan kesusahan daripada diri dia. Takshifu ni kita bahasa mudahnya kasyafa ni kita angkat, kita kasyaf, tapi dia makna lain juga ialah inkasyafa ni kita menghilangkan kesusahan daripada diri dia. Ataupun taqdi anhu dainan. Jadi amalan ni yang paling dicintai oleh Allah, dia ada pilihan banyak ni. Ya. Ataupun taqdi anhu dainan, kamu membayar akan hutangnya. Ya. Dainan tu hutang. Kalau din itu agama, dain itu hutang. Din baca baris bawah, din tu agama. Kalau dal baca baris atas tu hutang. Kenapa hampir sama bahasa dia? Kerana orang berhutang ni susah dia nak lepas di akhirat nanti dari segi tuntutan agama. Tu ya. Baik, kemudian ataupun yang keberapa ni? Yang keempat, au tatrudu anhu ju'an, ataupun kamu menghilangkan kelaparan daripadanya. Ya, kita tengok orang miskin, orang fakir, ya, yang ialah hidup dalam keadaan tak cukup makan, maka kita usaha. Macam baru-baru ni kan, tuan-tuan dan puan-puan ada buat kat sini tu, yang masa-masa banjir tu. Ya, orang banjir ni kadang-kadang satu malam tak dapat makan. Nak makan apa? Nak keluar pergi beli, tak boleh. Ya, kemudian nak masak, dapur dah tenggelam air. Semua dah habis, duduk atas bumbung tu je. Tu nasib baik bumbung tu tak tenggelam. Allahu Rabbi. Maka baru-baru ni kita buat sesuatu yang Allah cintai, amalan yang Allah cintai. Kemudian wali amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid al-Madinah, Madinati Syahran. Subhanallah. Apa maksud dia? Ketahuilah bahawa aku lebih suka untuk berjalan bersama saudara yang berhajat. Itu kata Nabi, walian amshiya, amshi itu berjalan. Ma'a akhin, aku berjalan bersama seorang saudara. Saudara di sini maknanya saudara Islam. Fi hajatin, dalam menunaikan apa sahaja hajat dia. Ya, kita berjalan dengan si A, si B ni untuk kita tunaikan hajat dia. Apa sahaja hajat dia kita tunaikan kadar kemampuan kita lah kan. Nabi kata apa? Aku berjalan dengan seorang saudara se-Islam untuk menunaikan hajat dia. Ahabbu ilayya, lebih aku suka, min, daripada an a'takifa fi hazal masjid, daripada aku beriktikaf dalam masjid ni. Masjid mana ni? Ya'ni, iaitu Masjid al-Madinah, Masjid Madinatul Munawwarah, Masjid An-Nabawi. Syahran, berapa lama? Sebulan. Kita berjalan dengan seseorang saudara se-Islam, nak tunaikan hajat dia sekadar kemampuan kita. Lebih, Nabi kata, lebih disukai oleh Allah, oleh Rasulullah, nak banding kita pergi ke Madinah, kita beriktikaf sebulan kat Madinah tu. Ni macam mana ni kalau cerita-cerita ni? Cerita apa ni? Cerita umrah lah. Dah berapa kali umrah? Saya ni ustaz, dah 20 kali dah. Sebab apa? Ialah sebab nak pergi duduk iktikaf kat sana. Tengok-tengok jiran sebelah rumah tak ada makan. Sudah. Susah. Anak dia nak sekolah, nak beli baju pun tak boleh. Satu taman dengan kita. Salah tak? Tak salah. Tapi yang mana lebih Allah sayang, Nabi cinta? Yang tadi, yang kita bantu hajat dia tadi. Ni nak buka sekolah ni kan, bulan 3 ni kan, nak buka sekolah. Macam manalah orang-orang banjir baru-baru ni. Habis baju, tak ada, buang semua. Ya dah tenggelam 2 hari, 3 hari nak pakai. Tak tahu apa dah, dengan selutnya, dengan apanya. Ni macam mana ni dia orang duk fikir ni. Kau duk rumah sewa lagi lah kan. Barang-barang semua tak ada. Jadi, tapi kadang-kadang kita nak cakap pun susah juga sebab tak ada masalah. Habis kalau pergi tak ada masalah, tak salah pun. Tapi mana lebih baik? Mana lebih disayangi oleh Allah dan Rasul? Mana lebih dicintai? Akhirnya kita akan dimasukkan dalam senarai orang yang dicintai Allah dan Rasul. Itu je lah kesimpulan yang kita boleh buat. Jangan kata salah. Tapi kalau dia pergi, dia pun bantu orang, oh subhanallah, ini dua-dua sekali. Macam tuan-tuan dan puan-puan kan, duit banyak kan?
Jadi umrah pun boleh pergi, bantu pun boleh bantu. Ini lagilah bagus. Bagus. Baik, waman kaffa ghadabahu satarallah auratahu. Ada lagi, barang siapa yang menahan kemarahannya, ya, maka Allah akan menutupi akan auratnya. Ya. Siapa yang tahan marah, ya, kadang-kadang kita ni dah kawal dah, tapi ada orang ni memang dia suka buat kita marah kan. Betul. Betul ke? Kita ni, ya Allah, janganlah aku marah kat orang, ya Allah. Janganlah aku marah kat orang ni, ya Allah. Janganlah aku marah. Tapi dia buat aja benda-benda yang suruh kita marah. Dia cari pasal. Dia buat tu dia tahu pula. Kalau dia buat ni mesti kita marah. Yang ni lah. Jadi Nabi cakap apa? Waman kaffa. Dia tahan, mintalah doa dengan Allah. Tolonglah ya Allah, jangan aku marah ya Allah. Tolonglah jangan aku marah ya Allah. Ghadabahu satarallah auratah. Allah akan tutup keaiban dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni manusia. Bila mana manusia ada aib, ada kekurangan, ada apa lagi? Ada kelemahan, ada apa lagi? Macam-macam ada. Sebab tu kalau orang ni dia cari salah kita cakap, you tak payah carilah. Okay? Tak cari pun jumpa. Cari lagi jumpa. Sebab tu Allah Ta'ala ni Nabi dalam satu sabda yang lain, Nabi sebut apa dalam bab ni? Nabi kata, man satara musliman, sesiapa yang tutup aib orang Islam, satarallah yaumal qiyamah, Allah akan tutup aib dia di akhirat. Tapi dunia hari ni dia cuba buat konten apa-apa kan, membuka aib-aib orang. Ya, jangan tulis apa-apa yang menyebabkan orang aib. Ya, jangan edar video-video. Memang kalau kita dapat satu video, memang confirm kita nampak memang orang ni lah. Tapi kalau kita sebar, Allah Ta'ala buka seluruh aib kita di akhirat. Ketika tu apa kita nak buat? Depan Nabi, depan Rasul-Rasul, depan orang mukmin, ni depan sahabat-sahabat kita yang ada ni, habislah kita. Nak letak mana muka kita ni? Tapi kalau kita ada aib orang, kita cakap awal-awal, tak apalah. Memang dia buat, tapi itu dia dengan Tuhan dia. Serahlah. Dia tak payahlah kita masuk campur. Kecuali urusan kita. Urusan dia lah. Tapi dunia sekarang ni suka sangat kan, ada berita-berita yang berita pasal orang lah. Ya, orang ni buat macam ni, biarlah, mungkin dia. Sebab tu kadang-kadang kita fikir balik, patutlah Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni dia faham. Dia kenal siapa kita lemah. Siapa kita pelupa. Siapa kita banyak dosa. Siapa kita banyak kekurangan. Sebab tu Nabi menangis kepada Allah. Kalau Nabi dengar umat Nabi ada yang masuk neraka, Nabi menangis. Kenapa Nabi menangis? Kerana Nabi tahu susah nak jadi baik ni. Nak jadi soleh ni susah, bukan mudah. Jadi kalau dia sedang bergelut antara soleh dengan tidak, kejap dia taat, kejap dia dosa, kejap dia taat, kejap dia engkar, kita doa je lah pada dia supaya dia sentiasa jadi orang yang taat. Kejap dia bersalah, kejap dia betul, kita doalah supaya dia sentiasa betul. Jangan kita besar-besarkan salah dia. Kerana suatu hari nanti pun kita mungkin akan buat salah yang lebih besar daripada itu. Ya, kalau dia aib, kita tutup ialah aib dia. Mungkin suatu hari nanti kita akan melakukan keaiban yang lebih besar daripada itu. Ya, kalau kita tutup aib orang dengan kerana Allah ni, bukan kerana kita baik, tak. Kita pun tak baik juga. Kita tutup aib dia, mungkin suatu hari nanti kalau kita buat keaiban, Allah tutup aib kita. Kerana Allah faham, Allah tahu. Susah nak jadi baik ni. Allahu Rabbi. Saya duk fikir kan, akhir sekali macam mana nak jadi baik? Nak belajar pun tak jadi baik juga. Kan? Macam mana nak jadi baik? Doa pada Allah je lah. Ya Allah, tolonglah aku jadi baik, ya Allah. Jadikan aku ni baik. Apa makna baik dalam bahasa Arab? Soleh. Ya Allah, kau jadikanlah aku ni solehah, ya Allah. Mintalah dengan Allah. Sama juga saya pernah sebut pada tuan-tuan, nak masuk syurga. Macam mana nak masuk syurga? Nak masuk syurga macam mana? Quran pun khatam berapa kali setahun? Bangun malam berapa kali seminggu? Puasa sunat berapa banyak? Akhir sekali bila mana kira balik, tolak-tolak nak dosa ni dia nak hapus. Amalan ni dia boleh hapuskan dosa. Amalan ni hapuskan dosa ni. Amalan ni hapuskan dosa ni. Akhir sekali dua-dua tak ada. Boleh? Tahu dua-dua tak ada. Ya. Amalan ni, amalan baik dia menghapuskan amalan buruk. Amalan baik banyak tak? Tak berapa banyak. Amalan buruk banyak. Habis amalan ni dihapus yang ni. Amalan ni dihapus yang ni. Akhir sekali, apa yang ada? Sebab tu akhir sekali mintalah kalau nak masuk syurga, tak payahlah bergantung pada amalan yang ada. Amalan kena buat. Jangan pernah pula tinggal amalan, tapi bergantunglah dengan Allah.
Tolonglah aku ya Allah, masukkanlah aku ke syurga ya Allah. Tolonglah aku ya Allah, jadikanlah aku orang beriman ya Allah. Dah belajar kitab tauhid ya Allah, dah khatam 3 buah dah ya Allah. Tak kuat juga tauhid, tak kuat juga iman, betul. Dah belajar kitab kematian ya Allah, tak sedar-sedar juga aku ni ya Allah. Betul. Kitab kematian bukan main lagi tebal. Dah khatam ke? Belum. Belum lagi. Ha ni. Tebal ni. Ya Allah, tolonglah ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan aku beriman ya Allah. Saya lah tuan-tuan, saya ni bukan nak cakap apa, samalah kitanya, tapi kita ni nak kata tak belajar daripada kecil belajar. Sampai sekarang tak berhenti-henti lagi nak mengaji ni. Ni duk tengah usaha nak pergi untuk terakhir, nak pergi viva di Pekanbaru ni, yang tesis tu. Duk tengah usaha. Akhir sekali duk fikir aku ni mengaji nak buat apa ya? Tapi dah doa pada Allah dulu. Ya Allah, tolonglah bagi rezeki ya Allah, aku rezeki. Tapi alhamdulillah rezeki ni daripada tuan-tuan dan puan-puan. Tolong saya, bantu saya pergi mengaji dengan sahabat-sahabat yang lain kan. Terima kasih banyak-banyak. Kadang-kadang duduk seorang-seorang, tapi nak apa ya? Lepas tu dapat PhD nak buat apa? Tak baik juga pun. Hati ni tak khusyuk juga pun. Bangun malam malah juga, subhanallah. Akhir sekali ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku bangun malam. Ya Allah, malam ni aku nak tidur ya Allah. Tolonglah bangunkan aku ya Allah malam ni. Allah pun bangunkan. Kita kena cakap satu lagi. Ya Allah, aku dah bangun tapi tak solat juga ya Allah. Ya Allah, tolonglah dah aku bangun ya Allah. Tolonglah aku biar aku solat ya Allah. Tuan-tuan, tu tahap saya. Tuan-tuan, tapi boleh pakai jugalah. Dari sudut mana? Segala-galanya kena bergantung dengan Allah. Sebab tu kalau orang buat silap, biarkanlah tuan-tuan. Mungkin pada waktu tu dia lemah, dia tertekan, dia tersilap. Maafkanlah kesilapan dia dan doa pada Allah supaya akan datang dia jadi baik, orang soleh. Jangan kita ni, sebab tu kita kata kalau nak marah sikit-sikit, tahan je lah. Tolonglah ya Allah. Memang aku rasa nak marah lah kat dia ya Allah, tapi tolonglah jaga hati aku, jangan cakap sesuatu yang menyebabkan tak sepatutnya. Orang marah ni jangan, ya, marah ni dia jadi syaitan. Dia jadi sifat syaitan. Dia akan cakap apa yang dia, sebab tu dia akan menyesal. Lepas tu dia menyesal, kenapa aku cakap macam tu? Sebab marah lah. Sebab itulah antara amalan yang paling dicintai Allah, tahan marah. Inilah sekarang yang kita duk bincang ni. Marah setakat mana pun tahanlah. Kenapa? Kelebihannya Allah akan tutup segala aib kita. Kemudian waman qadhama ghaizahu walau syaa. Mana tadi? Barang siapa yang menahan kemarahannya walaupun dia mampu membalasnya. Walau syaa an yumdiyahu. Siapa yang tahan marah dia walaupun dalam keadaan memang dia boleh nak kata pun, dia boleh nak balas perbuatan. Amdahu mala Allah qalbahu rajaan yaumal qiyamah. Nescaya Allah akan memenuhkan hatinya dengan perasaan penuh pengharapan pada hari kiamat. Ini kelebihan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, salah satu daripada perkara yang kena ada di hati kita, harap pada Allah. Raja. Ni. Harap pada Allah, harap Allah ampun, harap Allah maafkan kita, harap Allah masukkan kita ke syurga, harap Allah bawa ibu dan bapa kita dan anak isteri kita ke syurga. Benda ni paling penting. Ya. Tidak ada benda antara benda yang paling penting di akhirat ialah meletakkan pengharapan kepada Allah. Apa maksudnya? Tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah, itu maksudnya. Ya. Setakat saya belajar dengan Syekh, saya berkaitan dengan hati ni kan, hati ni. Allah Ta'ala ni, dia nak satu je dalam hati kita. Apa dia? Dia nak kita dengan dia. Harap kat dia. Apa lagi? Ingat pada dia. Hati ni. Yang lain yang lain. Sebab tu kalau kita baca ayat Quran kan, dalam baca ayat Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaumun, ada satu hari, la yanfa'u malun wala banun, tidak ada manfaat harta benda yang banyak, tidak ada manfaat dia punya anak yang ramai, illa malaikat man, orang yang pada hari itu atallah, dia datang jumpa Allah biqalbin, dia bawa hati. Bukan bawa amalan. Amalan tu memang wajib dah, jangan salah faham dia. Setiap kali saya urus, jangan salah faham. Amal wajib, fardu. Tapi yang penting nak bawa kepada Allah seketul hati. Hati yang apa? Yang salim, yang bersih, yang salim, yang sejahtera. Salah satunya hati yang ada penuh pengharapan kepada Allah. Ya.
Bukan harap pada diri, bukan harap pada amalan, bukan harap pada itu dan ini, tapi harap kepada Allah. Tapi bagaimana cara nak dapat? Salah satunya kita tahan marah, sekalipun kita mampu untuk kita marah. Alah, macam anak-anak kan, anak-anak buat benda, anak-anak buat kata, kita mak, kita ayah, anak buat satu, ya Allah, awak ni dah banyak kali dah mama cakap, you buat lagi kan, ni mama nak marah dah ni, kan, ni ayah nak marah ni, tahanlah, maafkanlah dia. Dia baru 20 tahun hidup atas muka dunia, kita dah 60 dah. Betul. Maafkanlah anak-anak kita. Saya kadang-kadang sama juga. Ya, saya ni agak garang juga dengan anak-anak, tambah-tambah anak lelaki. Geram saja saya tengok. Sabar je lah. Sabar, ya Allah. Tapi minta, ya Allah tolonglah aku, ya Allah. Aku boleh nak pukul ni, ya Allah. Yalah ayah kita tengok anak kita buat benda. Boleh jadi, memang boleh nak pukul dengan apa? Ikut suka kita nak pukul dengan apa? Kita pun tengok ada batang penyapu. Contohnya kan. Ya Allah, ya Tuhanku. Tapi kalau harap kat kita memang confirm kita pukul. Sebab apa? Sebab kita boleh pukul lah. Ni saya nak urai tajuk ni. Walau sya'an an yumdiyahu. Memang dia boleh nak pukul. Memang dia boleh nak marah. Macam kita suami, kita boleh tak nak marah isteri? Boleh. Sedap aja cakap boleh. Betul. Boleh je kalau kita nak marah pun. Tapi tak. Tolonglah aku, ya Allah, bagilah aku sabar, ya Allah. Kalau kita marah pun di isteri kita juga. Kan? Lepas tu tak jadi isteri dah. Tak juga. Habis siapa yang nak masak kat kita? Dia yang juga yang masak pun. Habis siapa yang dia tak payahlah marah. Maafkanlah. Tak jadi. Yang ni Allah Ta'ala, akhirat nanti Allah Ta'ala akan penuhkan dalam hati kita pengharapan kepada Allah. Ketika itu Allah akan terima pengharapan kita. Ya Allah, aku harap sangat-sangat janganlah kau bakar aku dalam neraka, ya Allah. Cakaplah puan-puan, dunia ni tapi kena cakap daripada awal. Baik, kemudian akhir sekali, ni baru tag dia ni. Tapi syarah dia pendek, hadis dia panjang. Baik, akhir sekali, waman masya ma'a akhihi fi hajatin hatta yatahayya'a lahu. Waman, sesiapa sahaja. Masya ni dia berjalan. Masya berjalan. Ma'a akhihi, bersama dengan saudaranya, saudara se-Islamnya. Fi hajatin, dalam dia menunaikan hajatnya. Hatta yatahayya'u lahu, sehingga selesai urusannya. Dia pergi bawa kawan-kawan dia yang ada hajat, dia selesaikan hajat kawan dia. Apa dia akan dapat? Asbatallah qadamahu yawma nuzulul akdam. Nescaya Allah akan menetapkan kakinya, qadamahu tu kaki dia, yauman, pada suatu hari, nuzulul akdam, yang mana kaki-kaki lain akan tergelincir ke neraka. Bila ni? Meniti titian sirat. Bila mana kita titian sirat, Allah Ta'ala akan tetapkan kaki kita berjalan di atas titian sirat. Di saat ada kaki-kaki yang lain-lain ni, yang Allah tak selamatkan ni, semua tergelincir, jatuh ke neraka Jahannam. Titian sirat, bawah tu neraka Jahannam. Saya pernah sebut ayat Quran, surah Maryam, ayat 71-72. Surah Maryam, ayat 71-72. Wa in minkum illa wariduha. Allah kata tidak ada seorang pun di antara kamu. Wahai manusia, daripada Nabi Adam sampai kiamat, Allah kata tidak ada seorang pun di antara kamu. Siapa kamu? Nabi, Rasul, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah. Kita ni kan, kalau kita ada kekasih, boleh tak kita kecualikan kekasih kita seorang ni? Boleh lah kan? Ni kan kekasih kita. Yang lain ikut sini. Kekasih kita ikut sini. Lah, orang nak cakap apa kat kita? Contoh ni majlis kita ni. Orang lain cuma masuk pintu sana, kekasih kita masuk pintu ni. Boleh? Boleh lah. Ni kan majlis kita. Apa kata nanti kalau kekasih kita tanya kita, ada pengecualian tak ke air? Boleh tak air tak ikut jalan biasa ni masuk ni? Kita kata tak boleh, semua jalan sana. Apa kekasih kita? Merajuklah. Apa ni kekasih ke apa ni? Kan ada kekasih lain lah, mulalah. Tapi Allah, tidak ada yang paling dicintai oleh Allah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah pun meniti titian sirat. Kalau Rasulullah pun meniti titian sirat,
kita nak lepas? Tak ada. Itulah surah Maryam ayat 71. Wa in minkum, tidak ada seorang pun di kalangan kamu illa wariduha, pasti melalui neraka. Tu kembali kepada neraka. Kata ulama. Tidak ada seorang pun di kalangan kamu pasti melalui neraka. Tafsir mengatakan, apa makna melalui neraka? Melalui titian sirat yang dibentang di atas neraka. Bawah tu apa? Jahannam. Dan kalau kita belajar pula titian sirat ni, kita tahulah banyak kali dah kita ulang, ya dia tajamnya lebih tajam daripada mata pedang. Kalau dah tajam, dia lebih tajam daripada mata pedang, cuba tengok tapak kaki tu. Bukan setakat nak meniti, nak letak pun dah terbelah. Lebih kecil daripada rambut belah 7 katanya dalam kitab-kitab lama dulu. Kecil, dah tajam. Nak letak, cuba tengok tapak kaki. Tapak kaki kita ni nak letak atas sebatang kayu nak meniti, itu pun kita tak rasa tak lepas. Ini kan lebih tajam. Sebenarnya akhirat besok dia bukan masalah tapak kaki. Akhirat besok masalah kita ni termasuk tak di antara orang yang Allah akan selamatkan. Kalau kita termasuk di dalam golongan yang Allah akan selamatkan, maka selamat kita. Tapi kalau kita termasuk waliyazubillah, kita minta merayu pada Allah, merayulah pada Allah, cakaplah ribuan kali pun, janganlah ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Terkeluar daripada orang yang Allah akan selamatkan, macam-macam mana pun dia buat, dia tak akan selamat. Dia tergelincir. Inilah. Jadi salah satunya cara kita buatlah sekali dalam seumur hidup kita. Pergilah cari orang miskin, orang fakir miskin, anak yatim, bawa dia pergi, apa dia nak, kita tunaikan hajat dia. Ini kadar-kadar kemampuan kita. Ini nak buka sekolah ni kan, pergi cari anak orang miskin, okey, saya nak bawa seorang, nak baju mana, baju sekolah berapa sangat pun, nak baju mana, nak kasut apa, okeylah, tunaikan hajat dia. Harap-harap Allah Ta'ala tetapkan kaki kita di saat kita meniti titian sirat. Inilah. Dan kita akan dijadikan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita baca sikit lagi boleh ni? 2 minit lagi lebih kurang, kita baca syarah kat akhir muka surat 89 tu. Allah membantu kepada sesama manusia yang memerlukan, lalu menyebabkan hati mereka bergembira, terutamanya kepada orang yang beriman, merupakan perkara yang besar yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Ni. Ia merupakan sifat terpuji yang terdapat pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang mulia dan golongan yang mengikuti jejak mereka. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah ni, Rasulullah SAW bersabda, as-sa'i ala armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. As-sa'i, orang yang membantu. Armalah, ya para janda, ya ibu tunggal ke, ataupun dipanggil apa sekarang ni, single mom ke apa, apa-apa je lah, single mother, okey lah. Ya, orang yang membantu para janda, ibu tunggal, wal miskin, dan orang miskin. Kal mujahid, orang ini seumpama seorang pejuang di jalan Allah. Awil qaim al-laila as-saimin nahar, ataupun dia juga diibaratkan orang yang beribadah di tengah malam dan yang berpuasa di siang hari. Itu ganjaran pahala dia. Jadi pahala dia ialah seumpama dia berjuang di jalan Allah, ataupun pahala dia sama dengan orang yang sentiasa melakukan solat malam dan berpuasa di siang hari. Ya, orang miskin. Oleh itu, tak kala Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya tentang amalan apakah yang paling dicintai, beliau menjawab, idkhalus surur alal muslimin, mengembirakan hati orang Islam. Imam Malik bila ditanya amalan yang paling dicintai oleh Allah, gembirakan orang Islam. Wa ana nazartu nafsi, lalu dia kata, dan aku telah bernazar an ufarrija kurubatil muslimin, untuk membantu atau membebaskan kesusahan yang dihadapi orang-orang muslim. Inilah ya, jelas insya-Allah ya, hadis ni begitu jelas kepada kita. Moga-moga Allah Taala bantu kita untuk kita membantu hamba-hambanya dan membawa kegembiraan kepada orang Islam. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Allah. Macam mana kalau sebaliknya, kita menyebabkan orang Islam ni susah hati, kita menyebabkan orang Islam ni jadi yang gembira jadi sedih. Macam mana? Maka sebaliknya lah. Ya, sebab tu jangan buat orang sedih. Kan?
Terutamanya orang yang bawah tanggungan kita. Buat mak kita sedih, kan? Berapa ramai orang yang buat mak dia sendiri jadi derita, menangis mak dia. Berapa ramai yang buat suami dia sendiri menangis. Contohnya. Kan? Buat isi nangis. Ya. Ya. Ya, tu jawapan yang tepat lah. Biasanya suami-suami yang buat isteri menangis, kan? Tu, yang tu betul ya? Yang tu setuju ya? Dia sebenarnya suami itu kadang-kadang menangis juga. Cuma suami itu dia tak menangis lah, mengalirkan air mata. Hati dia menangis. Tu jangan. Betul. Tapi walau bagaimanapun kedua-duanya lah. Ya, kita buat orang gembira setakat mampu. Selebihnya kita pun tak mampu. Ya, kerana hidup ni ada waktu sedih, ada waktu gembira. Dia begini. Di saat dia sedih, kita bersedih bersama dengan dia. Itulah kegembiraan untuk dia. Ya. Bukan di saat dia sedih kita nak buat dia gembira. Macam mana nak buat gembira? Memang dia sedih. Maka kita turut bersedih dengan dia, maka dia akan gembira insya-Allah. Takat itulah ni ada sini doa ni. Mohon ustaz dan kita semua mendoakan Tuan Haji Zamri dan keluarga yang positif COVID-19. Dah ni dah. Kalau dah tak apalah. Sebab yang dah doa tu lagi barakah doa dia. Jemaah. Tak, kita ada soalan ke? Tak ada dah. Allah. Kita doa pada Tuan Haji Zamri dan keluarga beliau, dan kita doa kepada semua yang kena. Ya, masih ramai lagi yang kena. Saya semalam pergi ambil anak dekat asrama, warden dia dah kena positif. Jadi baru pergi asrama 10 hari rasanya, warden dah positif, kena pergi ambil balik. Semua kena balik semua. Ya, moga-moga semua yang masih ditimpa, diuji dengan musibah ni, kita sama-sama doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anzil alaihi ya Allah, ala Haji Zamri ya Allah, wa usratihi ya Allah, dan ahli keluarganya ya Allah, dan semua yang terlibat dengan musibah dan ujian COVID-19 ini ya Allah, dan yang tidak berkaitan juga ya Allah, yang ditimpa musibah ya Allah. Allahumma anzil alaihim dawaan min dawaik. Engkau turunkanlah kepada mereka ubatan daripada ubatanmu ya Allah, wa shifaan min shifaik. Engkau turunkanlah juga kepada mereka kesembuhan daripada kesembuhanmu ya Allah, penawar daripada penawarmu ya Allah, rahmatan min rahmatik wa barakatan min barakatik ala hazihil awja' wal amrad wal asqam fatabra birahmatika ya arhamar rahimin. Allah mashfi mardahum ya Allah, Allah mashfi mardahum ya Allah, Allah mashfi mardahum ya Allah, wa sahih ajsadahum bi rahmatika ya rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah, kami meneruskan lagi pengajian membaca kitab-kitab hadis-hadis kekasih-Mu ya Allah, yang membawa kepada perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang membawa kami dicintai oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami dalam senarai orang yang dicintai oleh-Mu ya Allah. Masukkanlah kami dan ahli keluarga kami, ibu bapa kami, zuriat kami ya Allah, orang-orang yang dicintai oleh-Mu ya Allah. Kau masukkanlah dalam hati kami rasa cinta kepada-Mu ya Allah, rasa cinta kepada Nabi-Mu ya Allah, dan cinta kepada para wali, para awliya-Mu ya Allah, dan seluruh orang Islam yang muslimin, yang muslimat ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, bila mana kami sampai di alam barzah nanti ya Allah, Engkau jadikanlah kubur kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, bila mana kami sampai ke akhirat nanti ya Allah, Engkau selamatkanlah kami di pada mahsyar ya Allah. Engkau selamatkanlah kami di titian sirat ya Allah. Engkau selamatkanlah kami di saat kami dihisap amalan kami ya Allah. Ya Allah, yang kami redalah dengan kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Sekiranya Kau azab kami, kami hamba-Mu ya Allah. Sekiranya Kau ampunkan dosa-dosa kami, Engkau adalah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang mencipta kami dan menghidupkan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana ammah wa salatana tammah wa la tu'adzibna yaumal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.